Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila Allah sebut wa yashtaruna bihi samanan qalila, tujuan apa habis planet tu? Tujuan apa? Tujuan depa sembunyi Taurah, tujuan depa sembunyi Al-Quran, tak mau habaq yang betul, hukum hakam sembunyi, tak sesuai lah, itulah, inilah. Tujuan apa? Tak ada lain dah, kata Allah, wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka nak membeli sedikit keuntungan dunia. Wa yashtaru, ishtara, membeli, samanan, kesenangan, qalila, yang qalil, yang sedikit, yang ditafsirkan dengan kesenangan dunia. Nak 2-3 ribu sebulan, tutup mulut. Nak jaga kursi empuk, nak jaga aircon, tutup mulut. Dulu cakap jugalah senyap pasal kursi dah pusing bilik aircon, perut dah kenyang, allowance berpuluh-puluh ribu sebulan. Tak payah kata apa, senyap sudah, nyanyi mau kenyang, lagu tu ke hampa. Sampai diam tak kata apa, senyap, membisu 1000 bahasa. Ketika orang menguraikan persoalan Islam, keselamatan Islam, kemarin tuanku Sultan Kedah bertitah perasmian sidang DUN, tolong jangan ganggu Islam, jangan ganggu institusi diraja. Nyap, tak kata apa, diam. Pasal kenyang. Nah, kamu nak sembunyikan benda yang benar. Sampai ada orang habaq Melayu ni pendatang, senyap tak kata apa. Kita pula dah jadi pendatang, haru. Suruh letak jawatan tak mau, suruh minta maaf pun senyap. Ya, metak kita nak bercakap. Dulu kemain riuh rendah bercakap, boleh jawatan, boleh pangkat, senyap, diam, tak kata apa. Tak apalah. Kalau itu pilihan kamu, tak apalah. Kita jumpa di akhirat. Nak lari mana? Bukan apa boleh tongkat langit hidup lama-lama. Kalau kamu tahu benda betul, kamu diam atas nama nak jaga periuk nasi, kepentingan pangkat jawatan kamu, masuklah kamu dalam ayat ni. Sekejap lagi apa Allah nak buat? Tunggu sekejap lagi. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Jual agak jual dunia, beli dunia untuk dapat sedikit. Beli benda tu, perbuatan tu membeli keuntungan dunia yang sedikit. Kalau dalam hadis Nabi kata apa? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Hadis Muslim, Abu Hurairah. Itu hadis Nabi kata mereka buat semua tu untuk mereka yabi'u dinahu, mereka menjual agama mereka bi'aradim minad dunya, untuk mendapat sedikit habuan dunia. Senyap, tak mau kata apa, diam. Janji gaji 15,000 sebulan. Satgi kata orang kena ambil tindakan pula. Kan? Cakap kan kena tukar pi pendalaman sandakan mana pula, jadi payah. Baik duk diam-diam, kenyang perut, sembunyikan yang benar, yang jahil semakin jahil, maksiat semakin berluasa, mungkar mendapat tempat di hati masyarakat. Sebab itu kalam awal Datuk Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, kalam awal dia ketika dia menghuraikan persoalan LGBT,
Dalam website dia 2 hari lepas, kalam awal Datuk Mufti Wilayah ialah, tahniah saya ucapkan kepada pembela-pembela agama Allah. Tu kalam awal dia. Kenapa dia sebut begitu, dia tulis begitu? Kerana nilai membela agama adalah terlalu besar di sisi Allah. Walau sepatah dua kita sebut, walaupun agama Islam ni Allah akan jaga, tetapi Allah mahu kita berjihad membela agama dia, walau dengan sepatah dua ucapan. Sebab tu Datuk Seri Mufti Wilayah sebut mukadimah dia sebelum dia hurai betapa tak betulnya LGBT. Awal kalam dia ialah tahniah pembela agama Allah. Dia macam rasa seronok ramainya yang tampil membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam kes LGBT ini. Walaupun ada penyokong-penyokong dia, tapi tenggelam dengan seruan kita untuk mematahkan hujah-hujah mereka. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, nak beli sedikit nikmat dunia, Allah, kejinya mereka. Lalu hasil mereka beli dunia, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, hasil daripada mereka diam benda benar kerana nak jaga periuk nasi. Allah kata, ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Allah kata mereka itulah, tak adalah yang mereka makan hasil daripada mereka dapat gaji, mereka dapat upah, mereka dapat habuan dengan menyembunyikan kebenaran itu. Tak adalah yang mereka sumbat matu fi butunihim, dalam batni, dalam butun, dalam perut-perut mereka, illan nar, kecuali mereka memakan api neraka. Simbolik. Tengok pada zahir tak adalah mereka minum teh tarik, mereka makan nasi lemak, hasil daripada duit mereka dapat kerana menyembunyikan benda hak. Mereka beli beras basmati, bawa balik rumah, beras tu lah. Tak adalah nampak benda lain pada zahir, tetapi kamu makan, kata Allah, api neraka. Maksudnya ialah mereka bakal dihumban ke dalam neraka. Tu maksud dia. Sebab itu Nabi pesan, qulil haq walau kana murran. Hadis sahih. Nabi kata cakap benda betul walau pahit, walau tak sedap telinga nak dengar, walau kana murran, walau dia pahit sehingga orang tak boleh terima, tapi bila benda tu benda benar, kena cakap. Sebab itu kita tak mampu nak menulis macam Dr. Nur Ilyani yang menulis secara peribadi kepada Datuk Paduka Marina Mahathir tentang masalah LGBT. Kita tak mampu nak menulis macam dia. Kita mesti sokong tulisan dia. Macam tu, ada connection. Jangan diam aja. Kita mesti nyatakan solidariti, sokongan kita kepada dia. Wajib. Sampai yang turut memberikan sokongan, yang saya pernah sebut, yang berhormat Menteri Belia dan Sukan, Datuk Syed Syed Saddiq, Bro Syed Saddiq, dia pun memberi sokongan. Dia pun tidak mahu Dr. Nur Ilyani dikenakan tindakan kerana kata dia Malaysia adalah negara yang bebas untuk bersuara. Bagus, yang tu saya sokong. Yang berhormat Menteri Bro Syed Saddiq, yang tu aku sokong 600%. Tapi minyak awak tak turun lagi. Yang tu ada gram sikit. Hak tu kita sokong. Sebab ini bukan benda kecil. Oh, kita tak mampu nak tulis seorang doktor nama Dr. Nur Ilyani, dia mampu tulis, kita sokong.
Dan dia tulis dengan fakta, bukan membabi buta. Alhamdulillah, ramai yang backup dia, termasuk menteri, ramai yang sokong dia. Setakat ni tak ada lagi lah dikenakan tindakan, walaupun sudah dilaporkan kepada Biro Pengaduan Awam. Adalah 2-3 orang pergi lapor. Takat ni alhamdulillah tak ada apa tindakan lagi. Alhamdulillah. Dan bagi kita tak perlu ambil tindakan, tak perlu. Kalau Marina Mahdi tak puas hati, balaslah balik surat tu. Atau semukalah dengan dia, habis cerita. Gentleman lah kitanya, gentle lady. Kita buat cara elok. Tak puas hati, cakap mana tak puas hati. Tak perlu untuk diambil tindakan. Kononnya dia melanggar etika kedoktoran lah apa-apa bendanya. Dia tidak menolak pesakit. Antara sumpah seorang doktor, the oath of hypocrite, kan, seorang ahli sains tu, dia kena sumpah doktor ni. Sumpah dia tu, antaranya dia tak boleh tolak pesakit dia. Tu sumpah seorang doktor. Teruk lagu mana pun dia mesti layan. Dan Dr. Nur Iliani kata dia tak tolak pesakit dia, walau apa penyakit datang pun dia ubat. Cuma dia menyatakan pendirian dia buruknya LGBT, terutama di sudut kesihatan. Tu belum kita sembang hadis lagi, Nabi melaknat lelaki menyerupai perempuan, belum lagi kita habaq yang itu.